Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, sidang pendengar Rumah Haji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada tengah hari ini. Kita sambung lagi tadabbur surah Ar-Rahman kita di topik yang berakhiran lah, insya-Allah dalam beberapa sesi lagi kita akan habis. Sesi yang lepas saya telah kongsikan tentang ayat ke-46 tentang tingkatan syurga yang pertama, 46 dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan ayat yang ke-62 tentang tingkatan syurga, dua syurga di tingkatan yang kedua, di mana syurga tingkatan kedua pun sangat hebat. Manakala syurga di tingkatan yang pertama itu lebih hebat, namun syurga tingkatan kedua ini sangat hebat dan kita perlu meletakkan target untuk diri kita mencapai maqam selayaknya untuk kita masuk ke dalam mana-mana daripada kategori yang Allah SWT tawarkan, sama ada main price ataupun kita kata the premium price. Kita nak kata second price pun tak tepat, sebab tingkatan yang kedua ini pun sangat hebat. Allah SWT mengisahkan tentang mudhamatan, tentang kehijauan. Ini tingkatan yang kedua, ya. Tentang mata air yang dalam bentuk pancutan, nadhahatan, dalam bentuk macam glacier. Walaupun para ulama mengatakan yang mata air tingkatan di syurga tingkatan pertama tu lebih bagus sebab dia mengalir, namun tetap sahaja nikmat syurga yang seperti ini walaupun memancut pun dia tetap sahaja hebat nikmatnya kepada ahli syurga. Dan juga ada buah-buahan, ya, buah-buahan fakihatun wa nakhlun wa rumman, ada pohon kurma, pohon delima yang disebutkan. Bukan makna kata hanya ada delima saja, hanya ada kurma saja, tak, itu sebutan seperti itu Dr. Abbas Zuhaili menyebut di dalam kitab beliau. Sebutan seperti ini hanyalah untuk menyatakan yang dua ni yang utama, namun banyak lagi yang lain-lain yang ada, dan sudah tentulah delima di syurga tak sama dengan delima di dunia. Jadi itu adalah cara Allah SWT menceritakan, menguraikan nikmat. Allah SWT senaraikan nikmat dalam syurga ini sebagai motivasi kepada kita untuk kita berusaha kepadanya, ya. Baik tuan-tuan puan-puan, dalam sesi hari ini kita masuk dalam ayat 70 dan seterusnya, iaitulah tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam kedua-dua syurga yang tingkatan kedua ini terdapat teman-teman ataupun bidadari yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Dan Allah SWT dalam surah ini banyak Allah SWT selitkan dengan persoalan dengan nikmat yang manakah yang kita dustakan. Masya Allah, Allah SWT senaraikan nikmat-nikmat yang pelbagai, dan kita memang tak ada alasan untuk kita tak kejar syurga Allah SWT ini. Hurun maqsuratun fil khiyam, bidadari yang hanya tinggal tetap di satu tempat tinggal masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat manakah yang kamu dustakan. Lam yathmithunna insun qablahum wala jan, bidadari ini tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia ataupun jin. Dan ini adalah pengulangan daripada ayat yang sebelum ini. Dalam Allah SWT menyinaraikan nikmat syurga tingkatan pertama, sama juga bidadarinya tidak disentuh oleh manusia dan jin. Namun ada beberapa perbezaan di sini. Kalau boleh kita tengok sikit, dan juga yang penting kita nak ambil pengajaran, kita nak tadabbur, kita nak ambil pengajaran daripada makna. Ini adalah keyword yang penting. Fihinna khairatun hisan. Bidadari syurga ni sifatnya bagaimana? Hisan itu maksudnya cantik. Hisan maksudnya cantik. Al-khalqu wal-khuluqu, ada tuabah menguraikan dari segi rupa, dan yang penting dari segi akhlak. Dari segi akhlak, khairatun fadilatul akhlak.
Dr. Al-Ghazali kata dari segi akhlak yang sangat mulia, khairatun hisan ini diuraikan dalam dua aspek, cantik, rupa parasnya dan juga akhlak mulia. Yang ini yang saya nak cuba sentuh dalam sesi hari ini. Bagaimana kita nak mengimpikan, kita nak kejar syurga yang mana di dalamnya ada bidadari yang bukan sahaja cantik, malah akhlaknya juga sangat cantik. Jadi saya nak relatekan macam mana kita nak berinteraksi dengan para wanita di sekeliling kita, yang mana kita pun dah bincang juga tentang persoalan ini, di mana kita mengharapkan pasangan kita juga akan menjadi peneman kita di syurga. Maka sudah tentulah akhlak itu menjadi satu aspek yang sangat penting yang perlu ada kepada para wanita di dalam keluarga kita, baik isteri kita, baik anak perempuan kita dan sebagainya. Jadi ini adalah satu poin yang penting, dan kalau boleh saya kongsikan satu hadis daripada Nabi SAW apabila ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, akhbirni an qawlihi ta'ala khairatun hisan. Ummu Salamah bertanya kepada baginda tentang maksud ayat ke-70 surah Ar-Rahman ini. Maka Nabi SAW menjawab, khairatul akhlaq hisanul wujuh. Kebaik akhlaknya cantik paras rupanya. Cuma masalah kita tuan-tuan perempuan, kita di dunia ini kita melihat kecantikan tu sangat, kita telah meletakkan standard yang sangat tinggi bagi kecantikan dengan keadaan pengiklanan, dengan dunia permodelan, dunia Miss Universe, Miss Malaysia dan sebagainya. Kita telah meletakkan tanda aras kecantikan itu terlalu tinggi, sedangkan kecantikan wajah itu sebenarnya tak perlu begitu sekali. Memanglah yang masuk iklan, yang jadi model sebagainya itu cantik, namun sebenarnya apabila dia terlalu cantik kepada wajah, maka dia akan efek kepada kecantikannya dari segi akhlak. Sedangkan orang yang pada tanda aras kita yang tinggi ni, kita nampak wajahnya, cantiknya itu biasa. Mungkin kita kata biasa-biasa saja, tapi sebenarnya cantik. Maka kita perlu, dari segi kecantikan, kita perlu meletakkan tanda aras yang sederhana, sebab disebabkan dunia yang terlalu mengenengahkan permodelan, pengiklanan menggunakan wanita dan sebagainya, menjadikan kita semua telah meletakkan tanda aras yang agak tinggi kepada kecantikan. Sedangkan tidak, sebenarnya ramai saja orang yang cantik yang keluar iklan model tu adalah mereka yang sebenarnya telah melampaui batas, memperagakan kecantikan mereka. Sebenarnya ramai saja yang cantik, tapi yang kita nak adalah balance kepada kedua-duanya, iaitulah cantik paras rupa, dari segi ketenangan, dari segi kata simplicity di dalam bersolek dan sebagainya. Dan yang penting juga adalah aspek akhlak itu yang perlu ditekankan, yang kebanyakan daripada kita mungkin struggle untuk membentuk, sama ada bagi kaum wanita nak membentuk diri sendiri dari segi akhlak, dan juga kepada para suami atau para ayah untuk membentuk isteri dan anak-anak perempuan dengan akhlak yang baik dalam dunia ini. Jadi yang perlu kita tekankan tuan-tuan perempuan dalam kepada kita nak mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di dalamnya ada bidadari, dan juga kita jugalah pesanan saya kepada diri saya dan juga kepada orang agama, kita menceritakan tentang bidadari di syurga. Jangan kita fokus pada cantik itu saja, sebab bidadari juga ada dua aspeknya, seperti mana yang diuraikan oleh Dr. Wahbah dalam kitab beliau ini, ihsanul khalqi wal khuluqi. Paras rupa pun elok, akhlak pun elok. Jadi apabila kita nak kejar syurga, maka kita kena cermin dirilah, kita ni okey tak akhlak kita, dan kita juga nak pasangan kita untuk berada dalam syurga bersama-sama dengan kita, okey tak akhlak dia. Dan kita semuanya sebagai suami, saya rasa insya-Allah kita menerima isteri kita itu sebagai cantik pada pandangan mata kita. Dan apabila kita dengan ada, biasalah kadang-kadang orang kita dia selalu compare
dengan artis-artis, dengan model-model sebagainya. Tidak perlu, tidak. Jangan. Itu semua adalah diversion daripada definisi kecantikan yang sebenar. Sebab itu dalam Islam pun menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Dan juga kalau boleh saya masuk sikit kepada ayat yang ke-72 di sini, hurun maqsuratun fil khiyam. Kalau dibandingkan dengan ayat yang sebelum ini, apabila Allah SWT menceritakan tentang tingkatan syurga yang pertama, Allah SWT menyifatkan mereka ini seperti qasiratut tarfi. Ini dalam Allah SWT dalam ayat ke-56, qasiratut tarfi. Mereka bidadari yang terjaga pandangannya, yang tak akan tengok lelaki lain. Dan dalam tingkatan syurga yang kedua ini, Allah SWT menyebut secara hurun maqsuratun fil khiyam. Masih lagi dia tidaklah setahap bidadari dalam tingkatan yang pertama tadi, namun masih lagi bidadari yang duduk di dalam satu tempat, kita bolehlah kata macam khemah, ataupun kita katakan satu bangunan ataupun satu tempat yang tertutup. Dan mereka ini bertepatan dengan anjuran Islam itu sendiri, bahawa seorang wanita tu lebih banyak di rumahnya lebih baik, ataupun kalau perlu ke pejabatnya pun maksudnya meminimumkan pergerakannya. Maksudnya kalau pergi pejabat, contohnya pergi pejabat tu memang fokus dengan pejabat dan tidaklah terlalu bersosial dengan kawan-kawan sekerja dan sebagainya. Jadi inilah perumpamaan yang Allah bagi bidadari ini yang kalau tingkatan yang pertama tadi qasiratut tarfi, yang pandangan yang tertunduk, dan yang ini adalah maqsuratun fil khiyam. Maksudnya walaupun Allah tak sebut tentang pandangannya macam mana, tapi setidak-tidaknya mereka ini adalah duduk di satu tempat, bukan jenis yang keluar merata-rata bersosial, yang kita katakan melebihi daripada batasan. Bukanlah kita nak katakan wanita ni kena duduk rumah saja, tak boleh bersosial langsung, tidak, tapi batas-batasnya itu terjaga. Jadi ini memberikan satu pengajaran kepada kita macam mana kita pun macam mana kita nak membentuk isteri kita dan anak-anak kita bersosial secara sederhana, berpada-pada, bagaimana nak menjaga maruah diri. Dan juga yang lelaki pun sama lah, apabila kita mendidik anak perempuan dan mendidik isteri begitu, maka yang lelaki pun kena begitu, kena menjaga batas pergaulannya di pejabat, di luar, di kejiranan dan sebagainya. Semua ini adalah untuk kita kejar, sebab kita nak kejar syurga. Dan sifat ahli syurga begitu, sopan, akhlak baik, menjaga batasnya. Apatah lagi wanita bidadari syurga yang begitu, akhlak yang mulia, maqsuratun fil khiyam, yang kita katakan duduk di satu tempat tertentu dan tidak banyak bergerak ke suatu tempat dan dengan keadaan yang terkawal. Maka ini adalah satu kita kata reality check untuk kita. Kita nak syurga, nak sangat syurga. Dan apabila kita tengok sifat ahli syurga begini, maka kita kena cermin diri. Kita kena start dari sekarang. Dari segi akhlak kita, akhlak isteri kita, akhlak anak-anak kita, anak lelaki, anak perempuan, dari segi pergaulan, dari segi komunikasi, dari segi sosial, maka kita perlu bentuk. Dan ini memerlukan satu proses yang berhati-hati, pendidikan, educate dari sehari ke sehari, memberikan panduan, guidance dan sebagainya. Maka insya-Allah apabila kita melakukan itu, insya-Allah kita akan dapat menyediakan keluarga kita dalam satu environment akhlak yang sangat elok, dan itu adalah sebagai satu kita kata langkah ataupun stepping stone kita untuk mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Allah yang manakah yang mampu kita dustakan. Allah dah sebut siap-siap nikmat, ciri-ciri, behavior, kelakuan ahli syurga itu begini. Maka sebagai panduan kepada kita bahawa di dunia juga kita kena strive, kita kena cuba untuk mendapatkan kualiti ahli syurga itu dalam diri kita bermula dari sekarang. Sebab ini adalah permulaan untuk kita mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan perempuan. Saya sudahi setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.